Kita pernah baca cerita Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah ni nama dia apa? Amir nama dia, bin Abdillah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Siapa dia Abu Ubaidah ni? Sampai Nabi pernah kata, li kulli ummatin amin, setiap umat ada pemegang amanah. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan pemegang amanah umat ni Abu Ubaidah Al-Jarrah. Saya nak ringkas ya kisah. Pasal malam ni bukan kuliah tazkirah, kuliah tuan-tuan buka kitab baca mengaji. Kita tuan-tuan dah ada kuliah sirah dah, kuliah tafsir, kuliah hadis, tuan-tuan dah dengar dah. Kalau tuan-tuan dengar, anggap dia tazkirah. Kalau baru dengar, dia sebagai satu pengajaran kat kita. Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ini, Tuhan uji dia nombor satu dalam Islam. Dalam perang, kita baca tuan-tuan, Abu Ubaidah Al-Jarrah ini dalam perang, waktu duduk tengah perang itu, pak dia menjadi orang yang menghalang pergerakan dia. Ni Abu Ubaidah, pak dia yang nama Abdillah ni, pak dia menjadi penghalang kepada pergerakan dia dalam perang. Tak kesudah dia, kalau boleh aku sanggup bunuh ratus orang, tapi bukan pak aku. Itu Abu Ubaidah. Siapa sanggup tetap pak sendiri? Ini kita sahabat ni, dia punya pengorbanan ni tak ada tuan-tuan. Kita nak challenge tak sampai. Dia bukan takat nak kena tegur pak dia, tapi dia berhadapan dengan pedang pak dia. Dia pi ke kanan, pak dia duduk di depan, dia lari pi ke kiri, dia kalau boleh aku nak lawan dengan orang lain. Tak kesudah yang kata Abu Ubaidah ni, pak dia menjadi penghalang besar dia. Pasal apa hang ikut Muhammad? Pasal apa hang ikut Muhammad? Hang ikut Muhammad, hang boleh pedang aku. Sebab tu tuan-tuan, Abu Ubaidah ini Nabi pernah sebut, di akhir nanti saya akan sebut, Nabi sebut tentang tindakan dia terhadap pak dia. Maka tak kesudah bila pak dia duk muncul dalam depan dia, dia pergi ke mana pun ada pak dia, dia nak lawan jadi susah, maka pak dia menjadi penghalang dalam pergerakan dia. Apa jadi kepada Abu Ubaidah? Tindakan dia drastik terus ketika itu, tanpa dia fikir apa dah, kerana Allah, maka pedang dia tetap pak dia. Tuan-tuan, anak kita daripada kecil ni, pak kita duk dukung kita. Pak, kalau kita lah, pak dah bawa naik motor, pak dah main dengan kita. Kalau Arab, kita kata zaman dulu, dengan naik kuda dengan kita. Pak tu sampai khabar itu kepada Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya Abu Ubaidah ini, dia bukanlah bunuh pak dia, tapi dia bunuh syirik yang ada pada pak dia. Abu Ubaidah ini bukan bunuh pak dia, maksudnya bukan bunuh jasad pak dia, tetapi dia bunuh syirik yang ada dalam jasad pak dia. Itu cabaran yang tak ada. Susahlah siapa pun nak duduk di tempat Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, susah. Maka Nabi puji Abu Ubaidah, ini pemegang amanah agak dalam kalangan umat aku. Dalam kisah yang sangat masyhur, kalau kita baca tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu, apa cerita tuan-tuan? Satu kisah dalam perang Uhud ni. Waktu Nabi SAW luka, tertusuk di pipi Nabi ni besi. Bila tertusuk besi di pipi Nabi SAW, maka nak cabut kepingan besi yang tertusuk di pipi Nabi itu susah, kerana Nabi sakit. Di saat sahabat diceritakan tuan-tuan, Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu dengan cepat-cepat tak mau bagi Nabi terluka lama dan sakit. Abu Bakar nak pergi cabut. Kata Abu Ubaidah dekat Sayyidina Abu Bakar, nanti saat jangan cabut, bagi aku buat, dia kata. Apa dia buat tuan-tuan? Masyhur kisah ini bagi orang yang selalu mengaji sirah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia pergi dekat Nabi, dia tak pakai tangan, dia pakai gigi dia. Dia nak cabut tu, dia pakai gigi dia, maka dia gigit. Bila dia gigit, besi tuan-tuan, bukan lembut, kan? Dia gigit, dia tak mau bagi Nabi sakit, maka gigitan dia lebih kuat pada besi, supaya pada kulit Nabi tak sakit.
Apa jadi kepada Abu Ubaidah? Patah gigi dia, rongok gigi dia. Satu besi dah keluar, satu lagi dia gigit yang sama. Gigitan dia kuat betul supaya besi tu tak bergerak kuat. Maka dia pakai gigi, dia cabut, tercabut lagi gigi dia. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, fakana Abu Ubaidah min ahsanin nasi hataman. Abu Ubaidah ni dia satu orang yang, kalau di kalangan orang yang rongak gigi, dia paling handsome di kalangan orang yang rongak gigi. Dia paling cantik, dia yang paling sempurna, kerana dia rongak sebab kasih dia dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai orang rongak gigi, Abu Ubaidah ni min ahsanin nasi hataman, rongak yang cantik. Pasal orang akan tanya, awak gigi hang jadi lagu ni? Aku cabut besi di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya pasal apa? Gigi hang nampak tak elok kan ni? Tak elok, tetapi elok pada aku, kerana inilah kesan aku cabut besi di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita nak bawa cerita tu, tak banyak. Kalau kita baca kisah sahabat, yang selalu saya bawa, selalu dalam kuliah saya bawa cerita ni, kerana kita berasa malu. Sebab Allah takdirkan di kalangan sahabat ni, bukan semua yang kita duk bayang kata sehebat Abu Bakar Siddiq, iman dia seberat-beratnya iman kalau nak bandingkan kita. Tapi bila kita baca sahabat-sahabat yang jarang-jarang orang dendang, ada sahabat yang buta mata. Buta mata, tuan-tuan. Siapa sahabat yang buta mata? Yang saya sebut awal tadi, Abdullah bin Ummi Maktum, sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid. Abdullah bin Ummi Maktum ini terakam dalam Quran. Kisah Abdullah bin Ummi Maktum ditegur, Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Abdullah bin Ummi Maktum. Panjang kisah tu, kita tak buat kuliah tu. Kita nak cerita tentang riwayat hidup Abdullah bin Ummi Maktum. Turunnya surah Abasah telah bermasa muka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anja'ahul a'ma, ketika mai satu lelaki buta kepada dia. Tuhan tegur Nabi kerana Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam ayat yang lain Allah ra'i Abdullah bin Ummi Maktum dalam surah An-Nisa. Sekali lagi ayat Quran turun kerana Abdullah bin Ummi Maktum, kerana turun ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang-orang beriman yang duduk tak keluar perang, wal mujahiduna fi sabilillah, sedangkan orang ni keluar berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah dia buta, memang dia tak keluar perang pun. Bila turun ayat daripada surah An-Nisa tu, tak sama hak duduk tak keluar perang dengan hak tak hampir keluar perang. Apa dia rasa, tuan-tuan? Mana boleh aku duduk rendah, kepa keluar berjihad tinggi. Dia pi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia pi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi ada katibul wahyi, ada sahabat yang selalu menulis wahyu. Siapa dia? Zaid bin Thabit. Waktu Zaid yang riwayatkan hadis tu, waktu Abdullah bin Ummi Maktum sampai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, benarkah aku dengar turunnya ayat Quran, Tuhan kata tak sama darjat orang yang keluar perang dengan orang yang duduk? Nabi kata, betul. Kalau macam tu aku ni macam mana? Aku buta, bukan aku saja tak mau pergi perang. Nabi tak kata apa. Kata Zaid, ketika itu aku duduk tepi Nabi, dan paha Nabi di tepi paha aku berselisih tekan paha aku. Tiba-tiba aku rasa paha Nabi seberat-berat benda yang duk ada. Nabi seperti baru sedang menerima wahyu. Rupanya wahyu Allah turun di saat Abdullah bin Ummi Maktum mai mengadu dekat Nabi. Aku rasa tak sedar hati ya Rasulullah, aku tak boleh keluar perang. Bukan aku saja tak mau pergi, aku darurah, aku susah, aku buta, aku tak boleh pergi. Tapi cita-cita nak pergi tetap ada. Tapi kerana Nabi tak pergi, pergilah pasal buta. Pergi mudarat dia besar.
Jadi Nabi dapat wahyu lala juga. Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu pula. Ayat yang sama, tambah lagi dua perkataan. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidak sama orang yang beriman duduk di Madinah, duduk saja tak keluar perang. Ghaira ulid darar, kecuali mereka-mereka yang daruri, yang ada masalah, yang buta, yang sakit, yang apa semua. Yang ni tak apa. Tuhan turun ayat ghaira ulid darar kerana Abdullah bin Ummi Maktum yang mengadu dekat Nabi. Hebat sahabat ni, buta mata dia, muazzin Nabi SAW, selain daripada Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Maka bila turun ayat tu, Abdullah rasa apa? Rasa lega kerana Allah Subhanahu wa taala tunaikan harapan dan hajat dia, kusut hati dia, berserabut kepala dia. Dia tak boleh tidur malam kerana dia mengenangkan ayat kata tak sama kalau duduk saja tak keluar perang. Aku ni lagu mana? Allah turun. Kecuali hak tak keluar kerana daruri, kerana darurat, kerana masalah, kerana apa semua. Hak ni tak apa.